Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah dalam kesempatan pertemuan kita kali ini ingin saya bicarakan sebuah tajuk iaitu kelebihan amalan sunat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menerusi ayat yang ke-56 surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Firman-Nya yang bermaksud, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan tujuan penciptaan itu adalah kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru para penonton yang dikasihi, tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan nilai yang sia-sia atau tanpa nilai. Sebaliknya, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang besar, adalah setiap langkah dalam kehidupan kita supaya dapat dinilai sebagai ibadah. Sebab itu apabila Al-Quran menggambarkan 3 kriteria seseorang yang menerima sesuatu panduan daripada Allah Subhanahu wa taala pada 3 kedudukan. Allah Subhanahu wa taala merakamkan firman-Nya menerusi ayat yang ke-32 surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Menerusi ayat yang ke-32 surah Fatir ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 tahap amalan manusia itu. Yang pertama, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Namun begitu di peringkat pertengahan, ada kalanya seseorang manusia ataupun hamba itu melakukan sesuatu tuntutan, sama ada kefarduan maupun berada pada turutan amal yang ditaklifkan dalam kehidupan kita ini, khususnya dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang melakukan secara sederhana, dan malangnya pada peringkat yang ketiga ini kita memohon supaya kita tidak tergolong daripada kalangan golongan yang ketiga ini, iaitu mereka yang telah mendapat panduan tetapi malangnya mereka memilih untuk menzalimi diri mereka dengan berpaling daripada panduan itu. Maka para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menariknya apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman apabila melakukan amal-amal yang sunat ini, walaupun amal yang sunat ini dilakukan di samping amal yang fardu. Ada sebuah hadis yang panjang yang telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Apabila seseorang hamba itu melakukan sesuatu amalan yang berbentuk kefarduan kerana ia menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik di sini apabila baginda Nabi SAW memberikan galakan, motivasi dan dorongan kepada kita, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudusi ini menjelaskan, ada pula di kalangan hamba-hambaku yang melakukan amal-amal yang sunat dengan tujuan untuk meraih kasih sayangku. Di mana kelebihan yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang beriman serta berlumba-lumba bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan yang sunat. Maka di penghujung hadis kudusi ini diperincikan bagaimana kesan apabila seseorang hamba itu melakukan amal yang sunat. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu, sehinggalah akhir hadis yang panjang ini. Maka di sini kita dapat mengambil beberapa pelajaran apabila seseorang hamba itu melazimi amal yang sunat demi meraih kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Suatu janji dan pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa pendengaran hambanya itu adalah daripada rahmat pendengaran ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing pendengaran itu, penglihatannya juga dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangannya yang memegang, yang memukul sesuatu, yang melakukan sesuatu pekerjaan, begitu juga dengan langkah kakinya adalah juga dalam rahmat dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Yang ini adalah suatu nilai yang paling mahal. Apabila hamba ini melakukan amal yang sunat, maka dipinta, dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat yang tertentu. Maka tidak hairan apabila kita melihat dan menemui, kadang-kadang kita mendengar kisah para alim, para ulama apabila mereka berdoa dan memohon tidak pernah ditolak doa dan permintaan mereka. Maka lihat
ingat betapa besarnya nilai melakukan amal yang sunat di samping amal yang fardu, maka amal yang sunat ini dapat menampung kekurangan dan kelemahan amalan-amalan yang fardu. Maka di penghujung ini saya ingin memberikan sedikit galakan dan dorongan bagaimana untuk kita beramal dengan amal yang sunat sebagaimana kesungguhan baginda Nabi SAW. Ada beberapa amalan yang dapat saya sebutkan di sini. Yang pertama, baginda Nabi SAW sentiasa melazimi amalan qiyamul lail. Walaupun amalan qiyamul lail ini berada pada tahap nawafil, tetapi di sisi baginda Nabi SAW ia menjadi suatu kemestian yang tidak akan baginda tinggalkan. Yang kedua, pernah suatu ketika baginda bertemu dengan Bilal di hadapan para sahabat yang lain. Lalu baginda meminta dan bertanya kepada Bilal, apakah amalan yang engkau lakukan wahai Bilal, dan amalan itu engkau lakukan dengan penuh pengharapan engkau akan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan persoalan itu terlalu berat untuk dijawab oleh Bilal kerana dikelilingi Bilal itu adalah sahabat-sahabat yang kibar, tetapi Bilal dengan penuh kerendahan hati menjawab, tidak ada amalan yang besar melainkan aku sentiasa melazimi wuduk, dan setiap kali aku berwuduk maka aku akan mendirikan solat sunat 2 rakaat. Maka baginda Nabi SAW menyatakan bahawa amalanmu itu menyebabkan aku mendengar derak langkahmu di syurga. Walaupun Bilal belum sampai ke syurga, berkat amalan sunat ini telah pun memperdengarkan keberkatan langkah Bilal itu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita boleh merujuk kepada amalan-amalan harian baginda Nabi SAW dalam kitab Hisnul Muslim. Di sini menghimpunkan daripada hadis-hadis yang sahih bagaimana amalan seharian baginda Nabi SAW. Maka kalau baginda itu sendiri begitu bersungguh dalam beramal, apatah lagi kita yang mencontohi dan mengasihi baginda Nabi SAW perlu lebih lagi bersungguh mencontohi keindahan kesungguhan ibadah Nabi SAW. InsyaAllah semoga kita bertemu di lain pertemuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.